cerapan adalah besar, maka serakan data adalah lebih luas dan sebaliknya. Dekat sini, nak dapatkan nilai cerapan ni adalah, so kita kena tengok dahulu beza antara nilai cerapan besar maka data serakan adalah lebih luas. Contoh yang pertama, kita tengok dahulu bagaimana kita nak mencari beza antara nilai cerapan. Cerapan ni kita akan ada cerapan tertinggi dan nilai cerapan terendah bagi taburan data lah. Kita ada 3 contoh untuk taburan data yang berbeza. Sebagai contoh yang pertama ni adalah untuk taburan data bagi dalam bentuk jadual. Okay, kalau kita tengok untuk contoh yang pertama, jadual di bawah menunjukkan jisim dalam gram bagi 10 biji mangga. So, kita ada taburan 300, 380, 310. So, ni untuk, kalau untuk bagi data tak terkumpul, dia akan bagi macam ni lah. So, macam mana? Yang pertama adalah kita nak data ataupun nilai cerapan yang terbesar. So, yang terbesar adalah, kita tengoklah dalam data ni, 580. So, kalau jisim yang terkecil adalah 250. So, kita tengok beza jisim. So, beza ni adalah kita akan menggunakan tolak. So, 580 kita akan tolak 250. So, bezanya adalah 330. Boleh? Okay. Kalau awak tengok untuk contoh yang kedua, so ni adalah untuk data bagi plot titik. Kalau plot titik macam ni lah, kita akan ada untuk mengufuk. Kita buat graf untuk mengufuk, maka kita akan plot titik. So, untuk markah 10 orang murid dalam suatu ujian matematik. So, kalau awak tengok untuk markah 30, seorang sahaja. Macam tu kita nak baca. Kalau untuk markah 40, 3 pelajar, 3 orang murid. So, kalau untuk markah 50, 3 orang murid, 60 seorang, 70 seorang, 80. So, kita nak cari markah tertinggi. Untuk markah tertingginya adalah markah 80 lah. Markah terendah adalah pelajar yang mendapat 30. So, beza markahnya adalah 80. Kita akan tolak dengan 30 iaitu 50. Boleh? Okey. So, dekat sini, ini adalah contoh yang ketiga adalah jenis data plot batang dan daun. So, kita akan bahagi dua. So, bahagian batang. So, bagaimana nak baca? Kita tengok pada kekunci. 5/2 bermakna skornya adalah 52. Contohnya, kita tengok yang pertama 5. Di bahagian daun 2, 3, 5, 8. So, maknanya dia adalah 52, 53, 55, 58. And then 63, 63, 65, 67, 67, 68. Macam tu. So, 15 orang lah. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. 15. So, maka skor tertingginya adalah 79. Boleh Okey. So, skor terendah adalah 52. So, beza skor tolak sahaja. Markah skor tertinggi kita akan tolak skor terendah. Boleh? Okey. So, dekat sini kita tengok soalan yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan jisim dalam gram bagi 10 biji apple. So, you all kalau kita tengok dekat sini, jisim terbesarnya adalah berapa? 250. Yes, 250.
Okey, kalau jisim terkecilnya adalah 75. 75. So nak cari beza kita tolak. Boleh ke? Cikgu tak boleh tulis. Cikgu ada problem sikit. So cikgu hanya boleh paparkan. Tak apa ke? So cuba you all cari beza. So 250 kita akan tolak dengan 75. Maka bezanya kita akan dapat 175. yes, 175. Boleh? So, kalau nombor 2, untuk plot titik ni, kalau kita tengok masa yang terpanjang, di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 15 orang murid untuk menamatkan larian 100 meter. So, untuk masa 11, tengok contoh ni dalam saat. Kalau tengok, perhatikan untuk satu anak panah secara mengufuk. Itu adalah untuk paksi X. So, kalau untuk 11 saat seorang, maka masa terpanjangnya adalah 15 saat. Nampak tak? Seorang sahaja. So, masa terpanjang adalah 15 saat. Maka masa terpendek adalah 11 saat. Maka beza masanya adalah 4. Ni kita boleh congak sahaja. 15 tolak 11. Maka bezanya adalah 4. So, nombor 3. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan bilangan elektrik dalam RM bagi 20 buah rumah di Taman Ros pada bulan Jun 2021. So, kalau kita tengok, so yang ni adalah RM. Kekunci 6/3 bermakna RM 63 ringgit. Kalau kita perhatikan, bilangan tertinggi adalah RM 98. Tengok pada batang, huruf nombor 9. And then dekat daun, yang paling besar iaitu 8. So, RM 98. So, bilangan terendah adalah RM 63. So, kalau kita tolak beza bil 98, kita akan tolak dengan 63. So, beza bilnya adalah RM 35. Dapat? Semua dapat tak? Dapat. Dapat. Okey. Okey, kalau B, ni adalah bagaimana kita nak melukis plot batang dan daun berdasarkan data yang diberi. Boleh ke cikgu ambil masa dalam 3 minit? Cuba you all, kita tengok dahulu bagaimana kita nak melukis. Contoh, data di bawah menunjukkan markah ujian sains bagi kelas 4 Adil dan 4 Bestari. So, kalau you all perhatikan, ni adalah untuk kita letak datanya lah. So, kelas 4 Adil. Kalau awak perhatikan, untuk kelas 4 Adil, dia bagi data ni. 56, 48. So, kita kena cari yang mana data terkecil. So, angka yang terkecilnya adalah 43. Kalau untuk kelas 4 Bestari, dekat depannya adalah angka 3. Kalau you all perhatikan. So, maka kita letaklah garis tengah-tengah ni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah untuk batang. Manakala untuk and then di bawah kelas 4 Bestari, nombor yang besar-besar tu adalah daun. Daun. Boleh? So, boleh ke cikgu ambil 1 minit, cikgu nak betulkan ni supaya kita boleh menulis lah. So, cuba you all buat untuk soalan yang pertama.
Boleh Cikgu ambil nanti cikgu datang balik 9.20. Okey, nampak tak? So, cikgu tak boleh nak betulkan. So, cikgu terpaksa juga share melalui ni lah. Cikgu tak boleh menulis. Okey. So, mari kita tengok untuk soalan yang pertama, di mana data di bawah menunjukkan jisim murid perempuan dan murid lelaki tingkatan 4. So, kalau awak tengok, murid lelaki and then murid perempuan. So, dia dah buat siap-siap 4, 5, 6, 7, 8. So, kalau kita tengok, kita buat dahulu untuk bahagian murid perempuan. Boleh tak? So, kalau kita tengok, data yang terkecil adalah 4. So, 40. 40 dekat murid perempuan kita ada 1. And then, ada lagi tak 41? Ada 41. Maka, you all tulis dekat sebelah kosong tu adalah 1. And then, koma untuk ada 42, 1. Tulis 2. And then, kita tengok. You all pangkah lah. Cikgu tak boleh.
Cikgu minta maaf atas kesilapan ni. So 41, 42. Kalau kita tengok 42, kita ada 2. So maka nombor 2 you all kena tulis 2. Faham maka kalau kita baca 40, 41, 42 and then ada satu lagi 42. And then kita ada 43. Kalau you all tengok 43 kita ada berapa? 1, 2. So you all tulis sebelah nombor 2, 3 and then koma 3. So lagi 43 ada 2 and then kita ada 44. 44. So koma 4. 4 sahaja. Sebab dah ada dekat batang ni nombor 4. Boleh. Selepas 44, so 44 ada berapa? Ada 1. Boleh. So kita ada 45. So 45 pun kita ada kita ada 2, 45. Maka nombor 5, you all tulislah 5,5. So kalau kita tengok 56 ada tak? Ada. 56, 1. 45 tadi. 45, 46. Ada tak 46? So kita tengok baris pertama, baris kedua tak ada. Baris ketiga, baris keempat and tak ada 46. Kita tengok 47. 47 pun tak ada. Tak perlulah tulis nombor 7. And kita ada 48. Boleh ke? You all tulis di kertas masing-masing tu. So 48. So tulis 8 sahaja. So dekat untuk 40, dalam baris 40 tu 8 sahaja yang tertinggi. So kita pergi balik kepada 50. So 50 ada. 51 ada 1. Tulis 1 sahaja. And then cari 52. 52 ada 1. And then 53 ada tak 53? Tak ada, betul. So tak perlulah tulis 3. Kita cari 54. 54 tak ada. Tak perlu tulis 4. So 55 ada. So you tulis 5. So maka kita ada 0, 1, 2, 0, 1, 2, 4 tak ada, betul tak? 5. 5 ada. So 6 pun ada 1. So 6 yang tertinggi. Boleh. So kita beralih kepada 6. So 60 ada ke? Ada 1. So bermula dengan 0. So 0, 1 sahaja. 61 ada 61. Ni kita fokus kepada murid perempuan dahulu So 61 tak ada. 62 tak ada. 63 baris pertama tak ada juga. 64 pun tak ada. 65 ada. So tulis 5. 0, 5. Boleh? And then, you all tengok lagi bahagian 7. So, 70 ada tak? So, 70 tak ada. So, 0 tak perlu tulis lah.
So 71. Kalau kita tengok dekat nombor 7 tak ada dekat sini. Murid perempuan tak ada 70. So paling tinggi pun 65. 60, 64, 65. So bila dah habis kita beralih kepada murid lelaki. So murid lelaki 40 ada ke? Tak ada. Kalau kita tengok 5 ada angka 5. Dia bermula dengan 56. So kalau kita tengok 56 ada berapa? 1. Ada 1 sahaja. So 56, 57. Tengok 57 ada 1. So tulis 7 1. Okey, 1 sahaja 57. So 58 ada 1, 58. And then kalau kita tengok 1 sahaja. Boleh tu. 58. So 59 ada 1. Dekat atas nombor 58. Sebelah 82, sebelah 68. Tu 59. Okey, dah habis 59, kita tengok 60. Ada ke 60? 60 tak ada. 61 ada. Di bawah 66. Sebelah 57 tu. Kalau faham, perasan dalam kotak tu. So 61, 1 ada. 62. Tak ada. 62 atas 65 tu. 1 je 62. 63. Nampak tak ada tak 63? Tak ada. 64. Tak ada. Tak ada. So 65 ada. Bawah 62 tu. So 66 ada. Tulis 6. 66 atas 61. So 67. Kalau kita tengok 66 ada 2. Tulis 2, 6. 1, 2, 5, 6, 6. Satu lagi di bahagian baris yang ke-5. Bawah nombor 80. Tu 6 satu lagi. So 67 ada. Atas kali 7. Kalau perhatikan di atas 59. So 67 ada berapa? Satu sahaja. So 67, 68. 68 ada 1. Sebelah 66. So 68 ada 1 je kan. So 69 ada tak? Tak. Tak ada. So kita stop dekat situlah, tulis 8. So kita bergerak ke angka 7. So cari 70. Yes, ada. So tulis kosong sahaja. Bermakna 70. Untuk baris yang ke-7 ni lah. So tulis kosong. And then 1 sahaja ada 70. 71. Tulis 1. 71 kita ada 1 di bawah 66. Kalau awak nampak tu. Tengok, perhatikan. So kita ada 72. Ada 1, tulis 2. Di bawah 58. So 72, 73 ada 1.
Satu je, 73. So 74 ada tak? Tak ada. So 7, 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 75. Kau bilang 1, 2, 3, 4, 5. So kita tengok kepada 8. 8 kosong. Kosong 80 ada. 81 tak ada. 82. Tulis kosong 2. Lepas 2, 3. 83. Sebelah 82 tu. 84 tak ada. 85 tak ada. 86 tak ada. 84, 85. Terus kepada 88, betul tak? 8, 12, yes. So untuk lajuran 8 adalah cikgu baca Untuk 8 kita ada 80, 82, 83, 88. So kalau awak tulis inilah dekat bawah. Jadi jisim murid tingkatan 4. 4 apa? Murid perempuan lah. Lagi tinggi berbanding jisim murid lelaki. Jisim murid perempuan tingkatan 4 lagi rendah berbanding jisim murid lelaki kerana ramai murid perempuan mempunyai jisim yang rendah lah. Boleh. So tulis macam tu sahaja. So kalau untuk data di bawah pun sama. Kalau kita tengok data di bawah menunjukkan umur ahli keluarga Puan Aisyah dan Encik Fazril. So kalau awak tengok keluarga Puan Aisyah dan sebelah kanan keluarga Encik Fazril. So dua tu bermula dengan angka umur 20-an lah. So kita isi dulu untuk keluarga Puan Aisyah. So mula-mula you all tulis dulu. Cikgu nak semua tulis Tulis keluarga Puan Aisyah. And then garis tulis 2. So keluarga Encik Fazril. So kita tengok dulu untuk Puan Aisyah. So dekat keluarga Puan Aisyah ada 20. 20 ada tak? Tak ada. So dia bermula dengan yang paling kecil adalah nilai cerapannya adalah 22. So maka you all tulis 2. And then 23. Kita ada 23. Lepas 2 kita tulis 3. Boleh. So lepas 2 kita tulis 3. And then 24 ada ke? Tak ada. 25 tak ada. 28. Lepas 3, 8. Kalau kita tengok 8 tu ada 2. So 2, 3, 8, 8. So 29. 9. So maka dekat angka 2, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So next kita tengok pula untuk keluarga Encik Fazril. So keluarga Encik Fazril ada tak yang bermula dengan 20? Tak ada. So dia Encik Fazril yang paling kecil adalah yang paling muda umur dalam 30-an. So kita berbalik, kita tulis 3. Tulis di bawah nombor 2 tu 3. So kita tengok untuk keluarga Puan Aisyah, 30 ada tak?
tak ada. So yang paling kecil untuk 3 adalah 3-3. 3-3 and then kita ada 30, 37. Lepas 3 tulis 7 and then 9. 7, 9. Lepas 37, 39. Ada lagi tak? Dah tak ada. So kita tengok balik untuk keluarga Encik Fazril. So kalau awak tengok untuk keluarga Encik Fazril, kita ada 30. So tulis kosong sebelah dia. Sebelah 3 tu yang garis batang tu di bawah daun, 3 kosong. Lepas 30 and then kita ada 33. Kita tulis 3. So lepas 3 kita ada 34. 1 and kita ada 35. 35 tu ada 2 orang yang berumur 35. So tulis 5. And then kita ada 36. 36 kita ada berapa orang? 1 sahaja. So kita ada 1 lagi 39. So untuk umur 30-an 2, 4, 6, 7. 7 orang semua kalau di bawah keluarga Encik Fazril. So kita tengok angka 4. Untuk keluarga Puan Aisyah 40. Bermula dengan 40 tiada. So kita ada 44 paling muda. So 44 ada seorang and then kita ada 45. So kalau kita perhatikan dekat situ 45 ada 2 orang. So tulislah 2 nombor 5. 5. And then kita ada 46. And then kita ada 47. 1. So di bawah keluarga Encik Aisyah 2, 4, 5. 44, 45, 45, 46, 47. Kalau Encik Fazril kita ada 46. 44 paling muda. So 4 seorang. So 46 kita ada berapa orang ni keluarga Encik Fazril? Seorang je tu. Betul tak? (46). Yes. So kita ada 4 tu 72 orang. Sebelah 65, bawah 65. Kalau awak tengok 47. So dah habis. Cikgu rasa dah tak ada untuk angka 4. Kita tengok angka 5 pula. So untuk Puan Aisyah 50. 51. Ada 2 orang tu. Nampak tak bawah 22 dengan bawah 46. 51, 51, 55. Hujung sekali 5. And then 56, 59. 2, 4, 5. So kalau untuk keluarga Encik Fazril kita ada 54. Paling muda 54. 56. 56 ada 2 orang. Tulislah 2 angka 6. So 56. Lepas 56. 58. So 58 tu je lah paling tinggi.
So kita tengok lagi angka 6. So kapok Aisyah 6 dah tak ada. So tengok dalam keluarga Encik Fazril. 60 kita ada 62. Tulis 2. Lepas 2 kita ada 65. 1. And then 69. Jom sekali atas 46. 1. So dah siap. Cikgu harap you all sambil-sambil buat tu buatlah bersama-sama dengan cikgu. So maka kekuncinya adalah kita buat contoh. You all tulis 330 di mana 33 tahun berumur salah seorang. So komen umur ahli keluarga Puan Aisyah adalah lebih rendah lah. Sebab dia bermula dengan 20-an. Berbanding umur ahli keluarga Encik Fazril. Kerana lebih ramai ahli keluarga Puan Aisyah mempunyai umur yang lebih muda. Sebab tu dia adalah umur ahlinya lebih rendah lah. Kalau kita tengok yang paling kecil umur ahli keluarga Puan Aisyah adalah 22. Yang paling tua 59. Kalau kita tengok untuk keluarga Encik Fazril 30. Yang paling muda, yang paling tua 69. Kalau awak tulis, awak boleh bacalah bersama-sama cikgu. So, jadi untuk yang ni, oleh kerana 9.45 dah, cikgu stop dekat sinilah sebab cikgu pun tak boleh menulis mana. So cikgu takut you all tak dapat tangkap juga. Alang-alang kita dah habis masa. Kalau cikgu dapat menulis, you all boleh tengok, cikgu boleh panjangkan sedikit. Jadi cikgu stop dekat sinilah kelas kita. So cikgu nak minta maaf banyak-banyak atas kekurangan pembelajaran kita pada malam ni. Yang pertama adalah dari segi internet cikgu. Yang kedua, cikgu tak boleh nak tulis. Cikgu hanya boleh paparkan. So cikgu akan perbaiki lagi. Kesilapan ni ada masalah teknikal sedikit. So kita akan sambung pada minggu hadapan untuk soalan-soalan seterusnya lah. Jadi cikgu ucapkan terima kasih atas segala kerjasama yang awak berikan masuk ke dalam kelas ni. So kita akan sambung pada minggu hadapan. So cikgu akan pastikan untuk malam ni tak akan terjadi lagi lah. So kita stop dekat sinilah. Kita sambung minggu hadapan. So Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.